اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3 baris yang ke-13 daripada atas, kitab Faridatul Faraid. Muka surat yang 3 baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum ni yang dihantar akan dia, akan perhimpunan segala hukum, dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihantar oleh Allah ni dihantar bagi segala hambanya, hamba Allah yang mukallaf. Dihantar atas lidah rasulnya. Lidah rasulnya, rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhimpunan segala hukum yang dihantar oleh Allah ni yang membawakan mereka itu, mereka hamba Allah yang mukallaf kepada kebajikan yang kekal, kebaikan yang kekal di dunia dan di akhirat. Dan agama itu nak masuk kepada apakah pengertian agama. Mana kalau kita buku-buku baru kok memang perenggang baru sungguhlah. Perenggang baru. Sebab apa? Yang terdahulu didatangkan dia punya mabadi ilmu, pendahuluan ilmu dengan nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni apa makna istilah dianya. Kemudian ilmu tauhid ni pembicaraannya apa. Kemudian ilmu tauhid ni faedahnya apa. Tu tajuk lain. Sekarang ni nak masuk kepada apakah pengertian agama. Memang kalau kira memang perenggang baru sungguhlah. Kalau buku-buku baru mesti ada tajuk tajuk suku besar tu. Kita ni pakai sekali jalan je ni. Cuma dan agama itu dibuat kurungan. Kurungan tu kira tajuk lain dah tu. Sebab ini memang tajuk lain dah. Dia nak masuk daripada pembicaraan apa dia agama. Kemudian disusuli pula tanda beragama ni apa dia. Masing-masing mengaku beragama. Apakah tandaan hak beragama sungguh? Kemudian dalam agama ni ada berapa bahagian? Ada berapa komponen bahagian agama ni? Keluar 3: Islam, iman, ihsan. Kemudian didatangkan takrifan dia. Apa pengertian Islam disusuli dengan rukun? Apa pengertian iman disusuli dengan rukun? Kemudian apakah dia pengertian ihsan? Jadi agama 3: Islam, iman dan ihsan. Kemudian di belakang kitab
Didatangkan pula kewajipan kita memelihara 6 kuliah dia panggil. 6 perkara yang dibangsakan kepada sekalian, dengan makna 6 perkara ni benda besar yang tercabang daripada 6 perkara yang wajib kita pelihara ni, hukum-hukum yang banyak. Mana pelihara agama, pelihara diri, pelihara akal, pelihara nasab keturunan, pelihara maruah, pelihara harta. 6 perkara ni. Tapi antara ke-6 perkara ni, hak paling besarnya pelihara agama. Mana apa pelihara agama? Yang pertama, pelihara agama supaya tidak jadi rosak, tidak jadi jatuh agama. Dengan bahawa pelihara Islam, pelihara iman. Pelihara agama dengan makna jangan kita merosakkan hukum hakam dia. Pelihara ihsan. Tu di akhir kitab kita ni. Kemudian didatangkan pulau sebab-sebab yang menyebabkan terbatal agama. Riddah, murtad dipanggil. Apakah sebab-sebab menyebabkan terbatal agama? Ada 3 sebab. Dengan sebab i'tiqad, percakapan dan perbuatan. Di akhir kitab. Sebab apa? Sebab kitab ni, kitab pembicaraannya ilmu iman lah. Ilmu pembicaraan iman, agama Islam, iman dan ihsan. Dalam kitab kita ni akan membicarakan di bawah bahagian iman. Tapi bahagian iman ni dipanggil usuluddin, tapak agama. Jadi bahagian iman ni usuluddin, tapak agama. Jadi walaupun dalam kitab ni membicarakan usuluddin, tapak agama, sebelum tu didatangkan dulu agama ni tapak saja je ke? Agama ada 3, Islam, iman dan ihsan. Kalau imannya ada, tapaknya ada, tapi dengan cabang-cabang, ranting-rantingnya tidak ada, jadi agamanya agama yang tidak lengkap. Jadi kena faham mula-mula ni, agama 3, Islam, iman dan ihsan. Tapi kitab ni nak bicarakan bab iman. Tapi cak mana dia punya susunan kitab. Susunan kitab Faridatul Faraid. Di awalnya didatangkan agama, di belakangnya didatangkan pelihara 6 perkara, 6 kuliah. Yang paling besar pelihara agama, daripada jatuh agama, daripada rosak dengan bahawa kita melakukan perkara yang dilarang. Pelihara jangan jatuh, pelihara Islam dan iman. Pelihara jangan merosakkan hukum hakam. Hak wajib jangan duk tinggal, hak haram jangan duk langgar. Rosak seumpama tu, itu dipanggil pelihara ihsan. Ni kitab Faridatul Faraid. Sebelum ni terdahulunya dia cerita berkaitan dengan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Ilmu yang kita nak bicara dalam kitab ni adalah ilmu tauhid. Ilmu yang nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Ini ilmu tauhid yang dikenali juga dengan ilmu usuluddin, tapak agama. Yang mana ilmu tauhid ini ibarat daripada perhimpunan pegangan-pegangan yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini. Itu takrifan ilmu tauhid. Kemudian pembicaraan ilmu tauhid nak membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul, termasuk pembicaraan malaikat. Rasul yang bawa datang cerita berkaitannya adanya malaikat. Rasul bawa kitab, Rasul cerita bab qiyamah, Rasul cerita bab perkara-perkara yang berlaku selepas daripada mati. Ini pembicaraan dalam ilmu tauhid. Kemudian faedah belajar ilmu tauhid ni nak dapat kejayaan yang kekal abadi, dengan bahawa tidak kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan 4 mabadi ilmu. Kemudian apakah hukum belajar ilmu tauhid ni? Hukumnya tetaplah ni usuluddin.
tapak agama. Ini ilmu fardu ain, hak mula-mula kena belajar. Ilmu fardu ain, hak mula-mula kewajipan atas kita belajar. Ilmu fardu ain yang mula-mula hak kita wajib ajar kepada mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita, anak-anak. Selain daripada ajar ngaji Quran, ajar semayang, contohnya lah. Yang pertama-tama sebelum tu, ni ilmu fardu ain, ilmu tauhid. Ini ilmu yang pertama-tama yang wajib kita belajar, dan ilmu yang pertama-tama yang wajib atas ibu bapa, contohnya ajar kepada anak-anak. Kemudian secara umumnya, secara khulasahnya, ilmu manakah yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita? Dan kitab I'anatul Talibin mengatakan bahawa secara khulasah dia, secara kesimpulan, tiap-tiap ilmu yang wajib atas kita mukallaf, yang wajib atas kita mukallaf ni kita balik sampai umur serta kita berakal, akal kita molek, ni mukallaf. Tiap-tiap ilmu yang wajib fardu ain atas mukallaf kita ni mengetahui, ilmu yang samalah yang wajib kepada ibu bapa ajar kepada anak-anak. Mudah je. Tu je. Tak payah. Sebab kita mukallaf ni bukan baru. Mukallaf kita lama dah. Hak mukallaf lama lah. Hak mukallaf barulah. Hak umur 3-14 tahun tu mukallaf baru. Umur 45-60 tahun tu mukallaf lama. Jadi hak mukallaf lama dah ni, kira-kira ilmu yang wajib atas kita mukallaf mengetahui, kita memanglah kena tahu sangatlah tu. Ilmu tu lah yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita. Tak ada payah saya dok ngilin kepala. Kita pun dok reti. Dok reti tak boleh jadi mukallaf. Kena jadi anak kepada orang mukallaf yang diajar oleh mak ayah yang mukallaf. Kebelik. Kalau kita tak reti, kita jangan jadi hak mukallaf tu. Kita jadi anak kepada yang mukallaf, yang akhirnya kita anak yang belum balik ni diajar oleh mak ayah kita yang mukallaf. Tapi kalaulah kita ni jadi dah mak ayah, dia mak ayah ni tak ada hak tak mukallaf lagi, ada mak ayah tak balik lagi, dah jadi mak ayah dah nak kan. Kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Dah sudah petikan lah tu semua susunan Allah. Kita terima dan kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kesalahan kecerobohan kita. Kemudian kita kena sama-sama belajarlah. Sebab ilmu yang wajib atas mukallaf mengetahui, maka ilmu yang sama wajib atas kita ajar kepada anak-anak kita. Tapi ilmu yang wajib pertama-tama mukallaf kena belajar, ilmu tauhid. Maka ini ilmu ni jugalah yang ilmu yang pertama-tama yang wajib kita ajar kepada anak-anak kita, ajar untuk memastikan sah keenam rukun iman. Memang dalam bab ni memang saya agak menekan. Memang menekan sangatlah dalam bab pegangan ni. Minggu lepas saya ada baca kitab ni Tashilud Du'afa. Kita kena banyak belajar. Kita kena banyak belajar ilmu agama. Semetelah ilmu usuluddin, ingat tak? Kita kena banyak belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu dunia banyaknya. Ilmu agama ni tempelang. Tapi kita cakap dunia sementara, akhirat yang sebenar-benarnya. Tapi perbuatan kita ilmu dunia yang kita kejar-kejar. Hak dunia sementara. Ilmu agama untuk akhirat yang selama-lamanya, tempelang sahaja. Panggil apa? Cakap tak serupa biking. Apa kita panggil? Ya dah, cakap tak serupa biking. Cakap balah lain, bikingnya buatnya balah lain. Cakap dunia sementara, akhiratlah kitanya. Cakap sedap. Dunia ni dia kata macam burung hingga atas dahang je.
Burung hingga atas dahang. Lama mana? Sekejap dia tembur lah. Dia terbang lagi ke lain pula. Itu je dunia. Sekadar dia kata, sekadar selama mana burung hingga atas dahang kayu, dia kata. Sekejap je kan. Kaki dia terbang lah. Itu je dunia. Dia kata dunia ni umpama ceh gesek je, dia kata. Ni cakapan orang-orang sedap juga, boleh ambil buat modal. Dia kata dunia ni umpama ceh gesek. Faham? Ceh gesek. Ceh gesek. Faham? Ceh gesek. Kena gesek. Colok. Kena colok tu. Mancis. Mancis. Bukan mancis biskut tu. Tu lain tu. Tu mancis lain, eja lain tu. Sebut bunyi super. Ni mancis cak lada. Lada tau. Kecap benda itu. Cak lada tau. 10 sengsa, 5 sengsa. Colok lah cak dia, cak lada. Mancis. Gesek. Orang ceh gesek tu kan. Ceh tu lama mana nyala? Lama mana nyala? Dia kata dunia umpama ceh gesek je dia kata. Kita ceh gesek colok tu kan. Tu lah nyala mampus lalu. Kan kita? Tu dia kata ceh gesek. Umpama ceh gesek. Ya sungguhlah. Dunia nak banding akhirat yang selama-lama. Tapi yang kita duk belajar ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama berkat akhiratnya sambilang. Jadilah kita tafsirul du'afa yang saya baca terdahulunya minggu lepas, kena banyak belajar ilmu agama, terutama sekali ilmu usuluddin, nak selamat daripada kekal neraka. Tambahan zaman sekarang ni dia kata banyak fitnah, banyak kucak-kacir dalam ilmu usuluddin. Jarang orang yang teguh kemah dalam ilmu usuluddin. Bertuahlah bagi mereka yang Tuhan taufikkan kepadanya nak belajar ilmu, nak mengejakkan aqaidul iman, nak mengejakkan simpulan tambatan iman. Bertuah orang yang Tuhan taufik dianya nak belajar ilmu usuluddin. Yang mana ilmu usuluddin ni sikit je, tak ramai orang yang tahu dan tak ramai orang yang boleh jaga pula orang lain. Yang mana terkadang ilmu usuluddin ni dibalakkan dengan salah daripada mereka yang tidak disangka-sangkakan salah dalam bab pegangan, kerana dia masyhurkan sebagai orang yang berilmu, masyhur orang berilmu, tapi pergi pada pembicaraan bab pegangan salah, silap. Ini balak ujian zaman sekarang. Kata pengarang ini kitab Tafsirud Du'afa, saya baca minggu lepas tu. Sebab tu saya memang agak tekan ulang-ulang. Tambahan pula kelas kita sekarang ni jadi balas lain dah, peseng lain dah, dia jadi live. Jadi orang hok ikut ni bagai-bagai. Hok pertama kali ikut pun gitulah. Bukan semestinya orang ikut live FB ni orang yang mengikuti, orang yang hanya kebetulan terbuka. Apabila kebetulan terbuka, dia tanya pula, ustaz ni nama apa? Dia tanya, tu mana apa tu? Baru terbuka hak live FB tu. Mana? Ni kadang-kadang timbul. Dia kata dia keliru, dia kata dia pening. Dia komen itu, pening dia kata. Pening. Bila tekan pening, orang boleh tekan lah. Siapa yang kata pening tu? Tekan. Allah orangnya jangok. Orangnya jangok. Dengar serban, dengar janggut, dengar jubah, jangok. Tiba-tiba pening. Orang lain pula nasihat, dengarlah berulang-ulang, sabarlah, perhati molek, tupu molek. Tak pening lah. Orang pula tolong nasihat. Mana kalau kira kau tak sedap komen lagi tu, malu kau orang dengar serban, dengar janggut, dengar jubah, pening dalam bab pegangan. Dan nak cerita bab iman apa? Nak cerita bab iman amal. Imannya apa? Tiba-tiba komen pening cerita bab iman. Cerita bab untuk mengesahkan enam rukun iman. Ni akhir zaman sekarang.
Sebab tu saya memang ulang sikit lah. Kalau hak macam hak radio Terengganu FM, hak Majid Putih Malam Khamis tu memang saya tak gerak tu. Ada kata buat apa tak gerak? Tak gerak. Sebab dia punya maklum balasnya ada bagai-bagai. Oleh kerana dengar ni secara umum radio kan. Hak tetap Terengganu lah. Hak orang hak sebab radio sekarang dia sudah jadi satu dunia. Tapi hak Terengganu-nya memang dalam Terengganu lah. Jadi hak respon tu ada bagai-bagai daripada orang agama sendiri. Orang agama sendiri pun kadang-kadang komennya ni sampai di telinga saya lah, orang maklum kan. Orang agama diri, saya tak pernah dengar lagi tauhid balas tu. Komen gitu sama-sama ustaz. Dia kata salah ke tak? Dia tak komen salah, dia komen kata tak je dengar. Dah cerita buat apa tu? Cerita bukan fardu kifayah, cerita hak fardu ain, cerita bab qada je. Tak je dengar macam mana. Itu orang agama dah. Tu timbul kadang-kadang macam-macam tu. Orang agama juga. Apabila orang bawahannya, orang yang bukan bidang agama, yang mana bosnya orang agama, ustaz. Orang bawahan ni bukan orang agama, memang kerja tu tempat agama. Tapi kerja ni ada bagai-bagai lah. Hak bukan bidang agama, komputer ke apa ke bahagian bawah ni. Jadi hak bawah ni cadang kepada bos dia. Bos dia ni sentiasa bagi kuliah pagi-pagi kepada orang bawahan. Jadi orang bawahan ni cadang pada bos suruh nak baca kitab tauhid. Cadang pada bos sebab nak pastikan pegangan ni. Ini tempat orang agama ni. Sebab terkadang pegangan pun tak betul, perkara jahat berpegang bukan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bos dia kata, dah memang hak jahat bukan ketentuan Allah. Allah kata balas tu pula. Dia nak kata apa ni? Rukun iman, perkara baik, perkara jahat nak buat mana? Qada dan qadar Allah. Jadi bos dia kata, memang hak jahat, takkan Tuhan nak takdirkan hak jahat. Awak ni Jabariyah ni. Dia kata kawan tu Jabariyah pula dah. Dia kata kepada anak buah dia tu, hak bukan orang agama lah. Anak buah dia cadang supaya baca kitab tauhid lah, tazkirah tu yang duk ceramah saja. Duk ceramah saja, tak jadi baca kitab tauhid. Kawan tu kata hak jahat takdir Tuhan. Bos dia kata awak ni Jabariyah. Jabariyah. Jadi rukun iman yang ke-6 tu Jabariyah. Ada nak kata apa ni? Betul dalam kitab Tafsirul Du'afa tu. Dibalakkan akhir zaman ni salah dalam bab pegangan, terkadang daripada mereka-mereka yang tidak disangka-sangkakan salah kerana masyhurnya berilmu. Panggilnya ustaz, contoh. Tu kan. Wayak kata keliru pening. Tengok-tengok sempakannya comel beradong. Dia nak kata apa ni? Jadi hak Terengganu FM tu memang saya baca. Lepas tu tambah sikit. Tambah sikit 10 minit je. Hak setengah dia 40 minit je lebih kurang. 40 minit. Tu pun malang saya je boleh kot 40 minit, 45 minit. Sebab saya minta dah ketua imam Majid Putih tu. Semai sunat kau belah 2 rakaat, komat segera. Lepas semayang tu istighfar tu kok doa. Mana boleh ngajar cepat. Kalau malam lain 35 minit je. Dia jadi komaknya lambat, wiriknya panjang sikit. Lepas tu panggil apa? Politik tau. Pandang politik. Pandang politik. Yang kita nak ngajar siapa ke lama-lama buat apa? Lagi lambat habis wirik, lagi lambat start ngajar. Siapa masa dia pun nyala lapu hok di meja tu, berhenti 30 minit ke, 35 minit ke, kamu je. Elio tak habis banyak, tak kering. Balik gitu. Tu politik itu tu. Hello. Tapi saya minta supaya segera. Bolehlah 45 minit. Dia ada nyala lapu tu. Dia kena berhenti lah. Faham tak? Orang nak jaga Majid Putih tak tahu. Dulu ada orang mengajar. Lah lapu depan. Lapu depan tu dia 3 minit sebelum masuk isyak dia lah lapu berhenti lah. Kalau tak berhenti dia kerak Bukan dia kerak kita, dia kerak siaran tau. Kalau kita mengajar straight sampai pukul 9 pun tak apa. Siaran tu.
Ada dulu. Dia lah nyala lapu, dia mengajar. Allah nyala dah lapu, kita baru je nak tu je nyala dah lapu. Nyala lapu tu kecek merah ha. Jadi kalau orang dengar dah radio, dia tak nampak. Ustaz ni kata nyala lapu gapo pula. Ustaz ni ngajar orang gelak orang kali. Dah, tiba-tiba ustaz tu kata Allah nyala dah lapu. Mana kena berhenti dah ni, dah nyala dah lapu. Duduk dalam masjid putih tahulah lapu merah kecil tu. Lah tu berhenti lah. Mula-mula tu lah tu start. Lah nyala lapu tu kita mula lah. Lah tu kena berhenti. Tapi bila disebut nyala dah lapu, orang yang dengar radio tu akan kata dah saat ni tak ada lapu ke? Ni baru nyala lapu. Dia ada lapu situlah. Ada orang tanya baru ni sebab ada Tugu mana tahu dari Fatoni dia mengajar. Tapi dia Tugu Fatoni dia mengajar pesen yang saya bawa lah. Mana hanyut kita kelai. Hanyut kita kelai. Biasalah mengajar Tugu ni. Hanyut tu balik semula. Hanyut masalah lain balik semula. Hanyut bukan hanyut tak ada kaitan. Ada kaitan tu. Gitulah biasanya. Tugu dia baca hanyut tu dia balik semula pada tajuk. Dia kata hanyut akhirnya dia kata radio potong tengah jalan dia kata. Radio potong jalan bukan kerana dia mengajar tu, kerana masa siapa dia potong lah. Lepas tu kerana di Masjid Putih tu kata terus je lah speaker bunyi macam biasa. Dia hanya potong hok siaran je. Sebab dia punya time dia. Sebab dia nak bang apa pula tu. Jadi 3 minit sebelum isyak tu Jureboh nak cakap sepatah. Lepas tu diserah kepada atas bukit dia tu. Atas bukit nak cakap sepatah. Kerana dia pun kepada bang. Gitulah. Jadi maknanya dia kata radio marah tu. Dia kata radio kerak tu mengajar. Dia kata dok. Dia ingat ke radio tu marah tu guru tu lah dok. Mengajar cakap raik gini kan. Lepas tu radio potong. Memang dia potong tengah lah. Sebab masa siapa dia potong lah. Kita orang mengajar ni ada jam depan. Tengok berapa minit lagi. Jadi mengajar pun jadi terganggu jugalah. Sebab kita nak jaga ni. Sebab saya biasa last kali nak berhenti tu saya akan balik semula awal. Qada qadar Tuhan, ikhtiar usahanya duduk di mana. Balik lalu. Sebab apa takut dia jadi semabu orang ramai. Balik semula. Khulasah balik. Qada qadar Tuhan. Terdetik di hati pun qada qadar Tuhan. Berkelip mata pun qada qadar Tuhan. Ikhtiar usaha, ahli sunnah kita wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi ikhtiar usaha kita terikat di bawah qada qadar. Sebab apa? Sebab terlintas di hati pun qada qadar. Pilihan hati memang qada qadar. Berkelip mata qada qadar. Usaha kita semua telah qada qadar. Jadi balik mula pada tajuk asal barulah berhenti. Sebab apa? Sebab dia umum. Mana biasa saya mengajar hak di Masjid Putih tu setengah jam mula-mula tu hak ulang dia. 10 minit ngelah tu barulah tambah sikit. Tambah sikit. Itu je. Sebab dia umum. Umum ni memang adalah. Ada bagai-bagai lah hak malum balah. Hak malum balah. Hak tak boleh terima lah. Tak boleh terima. Tak boleh terima. Tapi kalau kata pening tu tengok pakar comel. Tak payah komen lah pening gitu. Tak payahlah. Sebab orang lain pun kata Alhamdulillah. Mana bergiam-giam faham. Orang lain pula nasihat pula. Kalau pening sabar, dengar ulang-ulang, amati molek. Jadi komang lah kalau kita kata kau. Dah kita rupa agama. Cerita bab rukuk imam je. Lepas tu saya ulang-ulang. Memang ulang. Ni kita dan kitab Faridatul Faraid ni sampai di rukun iman yang ke-6 memang saya tekan. Masuk kudrat iradat pun memang saya akan tekan. Bab rukun iman yang ke-6 ni sebab kita agak live. Dia umum. Bukan setakat hak dalam surah kita ni saja dok. Jadi hak mana hak faham dah tu sabarlah. Sabarlah. Nampak ke mana? Kita kira umum ni dalam bab pegangan. Dalam bab pegangan ni tidak ada yang terkecuali. Tak luluh dalam bab pegangan, pekoh tasawuf comel macam mana pun ilmu, comel macam mana pun amal, semuanya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak peseng tu.
Kita wa amma sempurna pekoh tasawuf supaya jadi bekal kita di hari akhirat. Tiba kalau pegangan tu salah, semua jadi sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Dan kitab Minhaj Imam Ghazali mengatakan bahawa ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Itu pun saya baca tiap minggu tu dalam Masjid Putih. Tiap minggu. Dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu yang pertama-tama ilmu mengenal Allah. Kata Mazali, barangkali kemungkinan berpegang akidah yang salah, ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan. Hak tu memang panggil apa? Ni yang panggil slogan. Bukan slogan, trikmak apa panggil? Tagline. Hak trikmak apa? Hak tu apa dia? Tagline ke apa? Jadi mana ulang semua? Dahulukan ilmu atas ibadah. Dahulukan ilmu mengenal Allah. Ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan jikalau berpegang dengan akidah yang salah. Hak dalam kitab Minhaj tu. Baca, bawalah pergi kepada bab qada dan qadar. Dalam kitab Minhajul Abidin lah. Tu hak radio. Jadi kita ni pun masalah sama jugalah. Ini jadi live. Jadi kita kena mak molek lah. Kalau kita sama-sama dah ni, biasa peringkat kita boleh bercerita lah. Boleh menyampaikan. Cakap dengan anak cucu, cakap dengan anak beranak. Jangan takut. Ada orang dia takut nak bercakap. Takut nak bercakap dengan makna dia takut anak beranak dia salah pegangan. Oh, kalau salah pegangan siangnya ke dia. Dah kalau siang cakap lah. Kalau cakap kan, gitu ke? Allah takkan lagak cicing Allah buat juga. Dah tangan bergerak dah. Cicing ada di jari. Sekaligus lah tergerak. Automatik dah cicing bergerak. Tak payah Allah buat dah. Dengar gitu dia kata, kanjalah hak tekan nak cerita ni. Sebab apa? Itu pegangan yang kafir, ijma' ulama. Bukan pegangan dosa besar tu. Kafir ijma' ulama. Saya tanya tu guru, ada tak pandangan kata tak kafir? Kena marah pula saya ni. Apa jenis tak faham ke ijma' ulama? Yelah faham lah ijma' ulama. Tak ada tak orang kata tak kafir. Dah ijma' tanya kat mana lagi? Kena marah. Dah kafir ijma' ulama. Ijma' ni semua ulama kata kafir. Tapi saya tanya pula, ada tak hak kata berdosa, hak tak kata kafir? Dia kata Jadi ni tak faham perkataan ijma'. Faham. Kita nak cokeh aja, kok ada. Kena marah tak sekarang? Bukan marah orang ni. Tak faham ijma' ulama ni, tanya lagi ada tak pandangan kata tak kafir. Dah kalau kata kafir ijma' ulama, tak ada dah lah. Bergerak cicing bukan Allah yang gerakkan. Cukup semata-mata Allah gerakkan tangan bergerak, cicing pun bergerak. Cicing bergerak sekali arum, sekaligus automatik bergerak, tapi bukan Allah gerakkan. Cukup Allah gerakkan tangan. Cicing bergerak bukan Allah gerakkan, automatik saja, sekaligus saja, sekali arum je. Berpegang seumpama tu kafir, tidak ada khilaf ulama. Jadi dia kata cakap-cakap nak cakap anak beranak boleh lah. Kalau itu baik gitu, nasihat lah molek. So dia belajar akidah molek. Tapi takut dengar tu kita kena ambil tahu. Dia takut dengar, tak mau tanya. Takut tu baik gitu. Memanglah saya sendiri pun kadang-kadang bila orang mari mengadu hak pegangan dia tu salah, tak mau dengar. Tak mau jadi Allah tak boleh nak dengar, tak nak dengar. Mana kalau salah pegangan sampai tahap kafir, bertaubat dengan Allah. Tak sedut ceritalah. Apa takut nak dengar tu. Saya lah mengenai pegang ustaz. Memanglah putus tu pisah yang memutuskan secara tabi'i semula jadi. Bukan Allah yang memutuskan. Dah pisah tajam putus secara semula jadi. Pegangan dah gitu. Mana bertaubatlah. Tak sedut cerita. Sebab apa tadi dengar cerita gitu? Sebab itu akidah yang kafir. Kalau pegang pisah memutuskan secara tabi'i semula jadi.
Bukan Allah yang memutuskan, bukan Allah yang melukakan. Pisau yang memutuskan, pisau yang melukakan secara tabi'i, dia panggil secara semula jadi, yang bukan perbuatan Allah. Kafir ijma' ulama. Memang betul lah, nak cakap tu dia ada takut sikit. Kalau bab pekoh kadang-kadang macam mana begiang ni. Pandangan mazhab ni gitu. Ada orang tanya. Hak tu kita nak dengar, tahu dah kata ada lah tu tempat jalan keluar. Oh nak cari hak tu. Dia mari tanya hak berat-berat, hak salah lah mazhab Syafi'i. Dah macam nak ustaz, ni lama dah benda gini ni. Mazhab ni kata tak batal. Tahu dah, mesti ada dia kata. Dia nak cari hak tu. Dah benda lama. Kalau tak ada ulama kata tak batal, ijma' ulama kata batal, kena qada solat tu. Kena qada solat tu. Tapi ada pandang kata tak batal. Nak kata kata dia. Tu pekoh bolehlah tolong kok tu. Tapi kalau tauhid, tolong cari dah. Ijma' ulama kata kafir. Tak ada ke ulama tak kata tak kafir. Kena marahlah. Sebab ijma' ulama tak faham ni ijma' ulama ni apa makna. Faham. Cuma oleh kerana ada seumpama tu pegangan, jadi kita nak cari jugalah. Contoh dulu, saya duk ngajar bab pekoh dulu, orang perempuan sekbeng ni kebanyakannya dah waktu big. Ni sekbeng ni dah waktu big. Mana sekbeng duk belakang belaka. Masa pakar ni sekah ni semua duk belakang belaka. Jadi pasal ambil uduk, dak tubik ni dak keluar ni. Faham tak? Ni muka ni. Faham tak? Kenal tak muka? Muka ni bulat. Ni masuk muka. Ni muka ni bukan kepala. Walaupun sekbeng ni dia sambung dengan rambut kepala, tapi sekbeng ni tumbuh kawasan muka. Sekbeng hukum macam misal macam janggut. Tapi misal janggut ni bulu mata ni tak keliru sebab dia tak sambung. Tapi sama je. Misal janggut dengan sekbeng sama. Dengar panggil bau, jambang. Arik. Apa panggil? Jambang tau. Bau mana? Bau nu batu nang. Dah. Apa? Kapung bau. Dah. Yalah kita Terengganu panggil bau dah. Jambang ni bahasa standard. Dia sebenarnya sekbeng panggil izar bahasa Arab. Sekbeng ke bau ke tumbuh kawasan muka belaka. Jadi orang puang ni kebanyakannya dia sekbeng buh dalam. Buh dalam. Masa ambil wuduk tak keluar. Tak kata sebab sekbeng tumbuh dalam kawasan muka, wajib kena basuh. Sorak je tak basuh, tak kata basuh muka, tak sah wuduk. Jadi ramai orang puan balas tu. Masa saya ngajar dulu, saya pun jumpalah dengan arwah Baba Najibuddin Kerandang, tanya Tugu. Tugu kata benda tu benda yang khafiyah lah, benda yang halu-halu. Orang perempuan ni kadang-kadang dia belajar duduk dalam tabir, orang ngajar kata sekbeng dia pegang, opang tak nampak. Sekarang ni walaupun ada tabir, kadang-kadang dia ada TV, opang boleh nampak di TV dia. Ni sekbeng, ustaz ngajar dia pun tunjuk pegang sekbeng. Orang perempuan dengar tak jelas hak mana sekbeng. Dan kita dia panggil tali tudung. Ada pula orang komen, dia kata ustaz ngajar anak rambut ni tak wajib basuh. Anak rambut tu mana? Ni bukan anak rambut, ni pok rambut. Ni pok bulu ni. Bukan anak rambut ni. Anak rambut tu hak halus tepi tu. Ni bukan anak rambut. Ni memang bulu terang-terang ni. Memang wajib kena basuh. Saya tanya arwah Baba Nabiun, dia kata benda tu benda yang khafiyah, dimaafkan kepada orang yang tak tahu. Saya pun tak tanya kitab mana-mana, kira lepas lega. Tak apa lah. Mana tak apalah, saya qada lah solat. Tapi saya tak tanya kitab mana. Sebab apa saya kira Tuku kata dimaafkan je, kira lega. Sebab apa? Sebab orang ngaji tu ramanya tak basuh. Tak basuh. Dia tak tahu pun kena keluar. Ada orang lelaki dia mengaji, dia belajar, kemudian dia pun mesej kepada puang dia. Takut ni puang di rumah ni buat basuh tak basuh. Dia pun mesej, tali tudung sekbeng ni lah. Tak faham bini dia ke apa dia tu lelaki dia mesej.
Dia tengah mengaji ni masih lalu dah. Dia takut opan di rumah tak basuh tempat ni. Opan di rumah tu sekolah Arab. Sekolah Arab bukan longo biasa. Tak faham Balik opan ditanya suami dia, maksud apa? Ni mu basuh dak ni? Memang tak basuh bini dia kata. Sebab duk belakang-belakang. Tengok. Tu hok peko. Adalah jalan keluar. Tapi kalau bab pegangan, kalau kata ijma' lah. Tu tak ada atau habis cerita waktu tu. Kita peko-peko ni bukan kata nak nyepik. Kadang-kadang kita ni suka tengok biar jadi bata belaka. Biar jadi sandar dinding belaka. Tambah gitu. Tak sedap gitu dok. Biar kata bata biar sugung kulit batin gitu. Dah nak mayam belajar tambah. Apa pada muka. Ambil nak ke apa panggil? Kita tau. Ambil nak sangat. Ambil pada muka. Tapi dok lah. Maknanya kalau ada pandangan-pandangan, walaupun pandangan mazhab lain pun kita datangkanlah. Kalau bab pekoh. Tapi bab pegangan memang tak ada lah. Kalau kata ijma' tu je. Ni memang kena mati sungguh lah, kena kemas sungguh. Kalau sesal ni, tak sesalah kitanya dalam bab agama. Jadi pembicaraan permulaannya adalah iman, akidah, usuluddin. Hak tu pembicaraan hak mula-mula sekali yang kita nak kena amati. Jadi macam kitab Faridatul Faraid ni cukup kemah molek dalam ni. Kita surah kita ni jadi berulang kali yang kedua Faridatul Faraid ni. Biar kita boleh mana nak telaah boleh telaah. Mana kita duduk saja buka kitab sebab kita ada pencatatan sikit-sikit tu biar kita boleh faham. Ni maksud kitab ni begiang. Mana time kita nak bercakap kita ada dah tempat rujukan kita kitab Faridatul Faraid. Kita membuka dalam tu. Kitab Jawi hak pertengahan. Kalau pondok memang rankingnya nombor 1. Wah memang pondok di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Fatani ke. Bukan dahulu pun tugu hak mengajar yang kitab Jawi di Mekah ke, sama je. Dulu tugu hak Jawi Melayu ni ngajar Mekah, ngajar cakap kok Melayu lah. Sebab tu orang dulu pergi Mekah 6 bulan dulu boleh tu pangaji lah. Orang pergi Mekah dulu 6 bulan kan? Dulu 6 bulan. Orang lain ni pergi 40 hari tu gelisah dah. Allah, dia kata puasang lah. Dia bertanya, dah mu itu pergi 6 bulan mu duduk mana? Aku duduk 40 hari tu pun gelepar dah nak balik. 40 hari gelepar nak balik. Dia tanya anak beranak dia pergi Mekah 6 bulan zaman itu. Mu duduk Mekah 6 bulan tu mana? Tu kawan tu kata 6 bulan pun tak puas lagi. Kau boleh tak mau balik dia biasa dengar tu gua baca kitab Jawi lah. Mekah sekalipun cerita dulu Faridatul Faraid. Sekarang tak ada dah. Ni cerita zaman dulu. Jadi Faridatul Faraid ni kira ranking yang pertama. Jadi kita jadikan kitab ni sebagai panduan kepada kita. Mana kita duduk saja kita boleh belek, kita boleh mutalaah hak kitab Faridatul Faraid kita faham dah. Mana biarlah kita ada catatan kita sendiri. Biar ada kitab kalau bab tauhid kitab Faridatul Faraid. Kalau pekoh kitab mana biar ada. Kalau tasawuf kitab mana yang kita boleh tengok. Kitab penawar bagi hati contohnya kita boleh belek kitab penawar bagi hati. Kalau kata nak sebelek kitab Minhajul Abidin mungkin tak dang kita. Sebab itu kitab yang pertengahan dah, bukan kitab level permulaan. Jadi kalau kita tasawuf gak level permulaan ni kitab penawar bagi hati. Kita ada masa kita berbelek buka, kita ada belajar, kita ada catatan. Kena belajarlah kitab tu, jangan duk baca sendiri. Kita ada catatan, kita boleh mutalaah. Kalau kitab pekoh, kitab Wisyahul Afrah contohnya. Kurang-kurang kitab Munyatul Musalli kurang-kurangnya. Tapi kalau kata nak lengkap, kitab Wisyahul Afrah. Tu lengkap. Biar ada untuk kita. Faridah suti, Wisyah suti, penawar bagi hati suti. Biar ada. Ni hak tetap hak giang kita.
Lepas tu kemah dah 3 ni, kita ngajilah ilmu mana-mana pun, tinggi mana pun ilmu agama Allah ni tak akan habis kita nak mengaji. Kita nak mengaji daripada minal mahdi ila lahdi kan, daripada buayang sampai liang lahat. Kita minta dengan Tuhan biar kita mati dalam belajar. Begitu jelah. Tapi hak fardu ain kita, faridah ada dah, tauhid, wisyaul afrah ada dah, fiqh, penawar bagi hati, fardu ain tasah ada dah di kita. Hak tetap hak bahagian kita. Mana kalau kita kata kita nak cerita sepatah dua pada anak-anak, itulah. Kitab faridah bukan mengajar, ambil dia punya poin-poin dia tu. Poin-poin dia hak besar-besar dia tu. Kita cerita cara kodoh-kodoh kita lah. Sebab dia kadang-kadang betul lah, ilmu yang kita wajib ajar kepada mereka yang bertanggungjawab kita tu ilmu yang memang kita sendiri wajib tahu. Tapi ilmu yang kita tahu tak semestinya kita boleh cerita. Memang kita tahu, kita faham. Ilmu yang kita tahu tu kita wajib ajar. Betul lah, itu ilmu yang kita wajib ajar. Tapi tahu dengan ajar ni perkara lain pula. Walaupun kita tahu pandai pun, tak semestinya kita pandai nak cerita. Tak pandai tak, kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar, kena cari guru lah. Sebab sepatutnya kita ajar. Kita tak pandai ajar, kita cari guru lah. Nak pastikan anak-anak kita tu balighnya tauhid cukup, fardu ain, fiqh cukup, fardu ain, tasawuf pun cukup, fardu ain. Kira-kira kita minggu ni tazkirah je nampak raya dah. Kalau tadi tu kita baca semula dah. Sebab minggu ni mungkin berhenti awal sikit. Mungkin saya berhenti dalam pukul 10 suku. Kemudian Baba Wang Ismail yang ada dahulu datang hak kutipan derma untuk buku pondok, dia akan sambunglah. Kemudian dia akan cerita berkaitan dengan kedudukan hak dulu dimarikan, kita ingat kan, hak dimari bulan puasa apa semua dapat sumbangan, alhamdulillah lah. Selama sebulan duduk Terengganu tu 100,000 lebih lah. Mana boleh selesaikan tanah-tanah. Jadi hak cadangan sekarang ni dinaikkan bangunan, nak buat masjid untuk cadangan dia lepas daripada Ramadan nak ambil pelajar. Sebab di pondok ni dia 2 cuti besar. Sekarang cuti Maulud, sebulan Rabiul Awal cuti. Kemudian pondok tu 5 bulan tak ada cuti apa-apa dah. Mula cuti Ramadan pula. Ramadan cuti 15 Syaban awal, bukan 1 Ramadan. 15 Syaban cuti dah 2 minggu sebelum Ramadan. Buka 15 Syawal, maknanya capur 2 bulan. Itu cuti yang paling panjang. Jadi biasa kalau nak buka pondok, dia akan buka lepas Ramadan ataupun buka lepas Maulud dia panggil. Sekarang ni dia baru nak bina pembinaan. Jadi cadangan nak bukanya lepas daripada Ramadan, 6 bulan lagi lah. Jadi cadangannya nak buat bangunan. Dia kaedah di Fatani nak buat pondok, dia bukan nak siap sergang dah. Ada atap cukup, ada latar. Masa saya ngaji dulu pondok baru, latar pasir. Dia apa dengan tika-tika je duduk atas latar tu. Kita belajar dah. Tu ngajar dah. Lepas tu sambil-sambil seming dulu separuh depan. Sudah lama seming pula separuh. Kita pun duduk atas seming. Hak belakang pasir di seming pula. Makna belajar dah masih atas pasir tu. Mana apa tika lah. Dia janji ada atak je boleh ngajar. Dia gitu je. Ada atak je. Ada atak je ada pondok. Jambang tak ke mana lagi macam tu. Jambang masuk darat. Jambang masuk hutan. Dia tu benda kemudian tu ada telaga sutir, telaga kena ada lah. Lepas tu kita buat pondok. Buat pondok. Lepas tu ada tu rumah dia adalah kodoh-kodoh. Tu rumah dia pun sekadar ada atap, ada dinding, ada pintu. Jadi rumah lah tu gurunya. Dalam tu cakap macam makin gitu. Tugu duduk tu, dia punya masjid dia ada atap, latarnya pasir, ngajar dah. Kita ada pondok, siap tak siap pun, numpang lah 3-4 orang tak siap lagi. Belang-belang buat pondok, belang-belang belajar, belang-belang buat pondok. Gitu lah. Simple je. Dia pun naik. Kau lengkap. Gitu je kaedah dia. Ni di Fatani. Jadi insyaAllah dia dalam 10 suku ke saya bagi dia lah untuk dia cerita berkaitan kedudukan. Jadi kita minggu ni tak kutik lah untuk tanah kita di hadapan. Kita bagi peluang kepada
Babu Ismail kutip untuk memulai pembinaan bangunan. Dia pondok tak ada masalah, sebab pondok ibu bapa yang tanggung sendiri. Guru hanya cari sumbangan untuk tanah, untuk rumah, untuk masjid. Kemudian pondok sendiri-sendiri. Mana hak ayah nak bagi atas anak, dia mari buat Dia mari buat ke, dia atau tukang ke, sendiri-sendiri. Pondok sini semua pondok-pondok baru ni dia tok guru jelah buat arahan. Bersoning. Dulu kita ngaji dulu tak ada arahan, kau anda nak gohik kat mana pun. Hal ni dia pondok-pondok disusung, tapi buatnya sendiri. Jadi kita hak minggu Faridatul Faraid ni kita baca baliklah. Hak bab takrifan agama. Wallahu a'lam.